Alright. Okay, dah record. Sekejap saya pergi balik. Okay, so hari ni kita masuk chapter satelit buatan manusia. Okay, ini chapter terakhir tapi minggu depan mesti ada kelas lagi jangan tak ada kelas pula sebab kita nak review semua soalan formatif yang kat belakang tu. Alright, okay, so hari ini kita punya objektif, learning objektif, okay, tajuk 3.3 lah, satelit buatan manusia. Dalam ni kita kena tahu, okay, explain bagaimana orbit, okay, satu satelit dikekalkan pada ketinggian tertentu. Okay, macam mana satelit itu berada di satu tempat saja, di satu orbit sahaja. Okay, lepas tu dengan menggunakan apa? Menggunakan halaju satelit yang sesuai. Okey, so kita kena ada halaju yang sesuai untuk satelit itu, okey, berada pada orbit yang kekal dari permukaan bumi lah. Okey, so contohnya benda ni sebenarnya hari tu yang kita dah buat daya memusat tu semua tu. Okey, so awak dah tahu. Tapi cara ni dah tahu tapi ini ada formula macam mana untuk mencari yang dia akan menekankan halaju satelit ni. Okey, dia akan fokus on halaju satelit. Okey, yang kedua hari ini, okey, kita perlu berkomunikasi untuk menerangkan satelit geopegun, satelit geopegun dan bukan geopegun. Okey, so kita perlu berkomunikasi ni boleh jadi macam-macam benda. Okey, saya terpaksa kena cari apa dia geopegun, apa dia non-geopegun, lepas tu contoh dia. Okey, semua awak kena tahu sedikit lah sebab Malaysia pun ada satelit. Okey, so cikgu kena tahu. Astaghfirullahaladzim, Mami ada kelas. Tolong Kak baca. Mami ada kelas. Weh, ni budak ni. Sorry. Hey. Okay, lepas tu bila dah satelit itu, bila kita dah tahu pasal satelit, geopegun dan geopegun, okay, dia ada ciri-ciri dia. Okay, lepas tu kita kena mengkonsepsi halaju lepas. Okay, yang ni halaju satelit tadi. Ni halaju satelit. Yang ni halaju lepas. Halaju lepas ni berapa? Untuk setiap planet, halaju lepas dia adalah berbeza. Okey. So next 3.34 menyelesaikan masalah melibatkan halaju lepas bagi roket dari permukaan bumi, bulan dan bulan, marikh dan matahari. Kenapa marikh? Marikh paling dekat dengan kita lah. Okey. Bulan tu melengkapi kita kan. Matahari tu memang center. Okey. So ini yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, cikgu teruskan Okey, ni contoh-contoh. Okey, Southeast Asia first satellite yang belah-belah kita lah, Asia Tenggara. Southeast kan Asia Tenggara kan. Astaghfirullahaladzim, sekejap awak. Ali, tolonglah. Ada anak kecil macam ni lah, sorry. Okey, so lepas, okay, yang ini kita ada beberapa, okay, ni nampak ni, kita punya Malaysia, Thaikom ni, Thailand, Filipin. Okay, lepas tu yang ini apa gila ni, ni Singapore. Tak ingat lah, ni Vietnam, tak ingat ni. Tak ingat bendera, ni Laos, maksudnya yang ini apa? Apalah. Okay, so yang ini yang ini adalah satelit yang pertama di Asia Tenggara. Okay, nampak ni tahun 1996. Okay, yang paling ni Indon ke Filipin tak ingat Okay, 1976. Paling awal kita antara tahun 1990 tu memang baru ada Miasat ni. Awak dah lahir ke belum? Tak lahir lagi kot kan? Okay. So ini Miasat satelit, Miasat 1, kita dah ada 3 dah. Sampai 2016 kita dah ada 3. Okay. So next, orbit satellite. Okay, macam mana satelit boleh berada
pada kedudukan yang tetap pada kedudukan orbitnya sendiri. Okey, ini satu contoh ISS yang Dr. Muzaffar pergi tu. Okey, ISS adalah stesen angkasa antarabangsa. So semua angkasawan boleh pergi ke situ lah. Okey. So sebab tu kita pun berpeluang hantar kita punya angkasawan ke sana. Okey. So ISS ni dekat je dengan kita sebenarnya. So sebab itulah kita boleh tengok ISS kalau dia lalu. Okey. Tapi kita tahu waktu dia lah. Okey, kita tahu waktu dia. Okey, so dia ada hanya 408 kilometer. Okey. Kenapa dia boleh dilihat daripada bumi? Sebab dia bersaiz besar dan mengorbit pada ketinggian 408 kilometer saja. Okey, satelit pula sukar untuk dilihat. Kita tak nampak satelit sebab apa? Dia bersaiz kecil. Lepas tu dia mengorbit pada ketinggian, nampak ni beza antara satelit dengan ISS. Okey. So 35,786 kilometer. Okey, satelit akan bergerak berorbit pada ketinggian tertentu dengan laju linear satelit yang sesuai. Okey, so bagaimana laju linear satelit ni kita nak dapatkan laju linear dia dengan menggunakan gabungan dua rumus ini, iaitu daya memusat dengan hukum kegravitian semesta Newton. Okey, ingat lagi tak? Siapa yang ingat? Dua rumus ni. Boleh tak? Type pun tak apa. Tak nak cakap pun type. Kalau nak cakap lagi bagus. Lagi senang. Apa dia dua rumus ini? Boleh type, kalau type Ibu Harimau boleh tengok kan? Tak nak. Tak nak bagi je. Saya seorang je cakap. Tak best. Itulah, ni diorang dah belajar dah last week kan, daya memusat kan. Daya memusat dengan hukum kegravitian tu yang first. Daya memusat tu baru belajar. Apa dia punya rumus. Okey. Sebab kita nak pakai untuk mencari laju satelit. Macam mana kita nak menerbitkan rumus laju linear untuk satelit. So dekat dalam topik ni, sama-sama tu boleh tak? Okey. Betul tak? Dalam topik ni, dalam topik kegravitian ni kita banyak menggunakan semula tau, menggabungkan balik. Padahal dia punya main point is hukum kegravitian semesta Newton. Betul tak? So yang kita akan ubah mungkin dia punya R, mungkin dia punya mass. Okey, itu benda yang kita, tapi gravity tu memang dah malah dah. Okey, constant. Okey, so sekarang ni saya nak tahu apa dia formula untuk daya memusat dengan hukum kegravitian Newton. Ni Wan, boleh type? Saya tunggu, saya tak nak ni teruskan. Nanti saya cakap susul. Cepat. Cepat. Kalau saya buat mesej, nanti saya akan tengok. Rumus daya memusat dengan hukum kegravitian. Tak ada seorang nak tulis ke? Farah buat apa? Farah ni kena lebih sikit sebab dia dah banyak kali tak datang ni. Okey, Jasirat dah ni. Sanjana pun respon. Okey, itu apa? FMV square R. Okey, itu daya memusat. Bagus. Sanju pun bagus. Okey. Saya tak nak daya memusat dah. Daya memusat dah betul. Okey. Hukum kegravitian. Hukum kegravitian. Cepat. Hari ni saya nak belanja orang. Okey. Kalau siapa aktif lepas ni, saya belanja. Saya baru first time nak bagi form 4 ni. Sebab form 4 saya diam je. Tak ada. Form 5 kan. Okey, sebab form 5 semalam saya tak bagi sebab orang yang sama je. Okey, so saya bagi form 4 hari ni. Cepat. Okey, Salome jawab. Jasirat jawab lagi. Okey. Jasirat tak ada satu. Okey, G. Silap sikit. Okay. So G, M1, M besar atau M kecil, M1, M2, R square. Okay, betul. Okay. So benda ni kita akan guna
Okay, untuk menerbitkan dan menentukan laju linear. Okay, determine the linear speed, okay, of the satellite. So soalan ini boleh dikeluarkan untuk soalan struktur. Sebab apa? Sebab dalam DSKP memang dia minta menerbitkan. Okay, menerbitkan. So awak kena tahu rumus lah. Kalau tak tahu rumus, habis. Okay, tak tahu rumus, habis. Mungkinlah saya tak tahu macam mana bentuk soalan graviti ni akan keluar lagi. Okay, sebab terlalu banyak kan, betul tak? Terlalu banyak formula yang awak kena hafal. Tapi mungkin yang awak kena hafal yang basic ni lah. Daya memusat, hukum kegravitian, sebab benda tu akan diguna balik and then awak menerbitkan. Okay, awak terbitkan. Okay, nampak ni. Gravitational force, okay, between satellite and Earth. Okay, so kita kena kira dulu. Ambil dulu formula ni. Okay. Lepas tu centripetal force. Okay. Yang tadi, yang kawan awak cakap tadi. Desterat, Sarjana, Salome. Okay, Rishi pun ada tulis, bagus. Okay, so ini yang awak kena buat dulu. Okay, so apa yang awak nampak sekarang ni, okay, sekarang ni ada orang pakai M1, M2 kan, itu tak kisah. M yang besar itu adalah bumi lah, memang bumi lah. Bagi M besar tu adalah bumi. Okay, lebih senang sebab apa? Dia besar, jisim dia besar. Okay, M yang ni, M untuk siapa-siapa lah yang lain. Itu jawab pegang. Okay, so next, daya memusat. Okay, so saya nak bagi tips nanti kalau lah nanti ada exam tahun depan. Okay, so memang akan ada exam akhir tahun tu akan continue. Okay, so kalau lah ada exam tahun depan, okay, keluar soalan macam ni, maksudnya apa yang awak kena hafal? Yang atas ni, bahagian ni. Yang ni tips untuk menerbitkan rumus. So bila awak dapat yang ini, awak boleh jawab lah yang the rest lah. Okay, so tips je hafal yang pertama sekali. Okay, sekiranya dia minta awak menerbitkan. Okay, menerbitkan formula untuk laju linear satellite, speed of satellite. So apa nak pakai? Okay, maksudnya benda ni kena hafal. Okay, sebab dulu, silibus dulu tidak ada terbit ni. Dah silibus awak kena dah terbit. So, sekarang ni apa yang akan jadi? Kita akan nampak ni. Sama kan? Okay, so macam mana boleh jadi sama ni? Okay, sebab yang ini kita nak bila berada dalam keadaan keseimbangan, okay, bila dah sama, dia boleh stick dekat satu orbit, maksudnya dia dah seimbang, betul tak? So dia seimbang dalam satu tempat. Maksudnya, okay, dia akan jadi sama. Okay, dia akan jadi sama. Okay, so next apa kita nak buat? Okay, jadilah macam ni. Okay, jadi macam ni. Okay, saya lebih mudah. Kenapa cikgu terbalikkan pula? Yang ni pergi sini, yang ni pergi sini. Sebab apa? Kita nak cari V ni. Okay, kita nak cari V. Okay, so so apa yang kita kena buat? Kita kena samakan. Okay, bila samakan, okay, siapa boleh bagi tulis dekat ni chat. Allah, tulis dekat chat jadi apa? MCO kena extend punya. Tak ada, vaksin dah ada, Rishi, jangan harap. Yelah tu Rishi ni. Yalah. Vaksin dah ada, syukur Alhamdulillah. Okay. Tu janganlah risau. Tahun depan kita boleh hidup seperti biasa, insyaAllah. Cepat. Adam, Amin. Awak langsung jawab lah Adam. Amin dan Amin lah. Adam, ni yang saya tutup ni apa? Saya ambil gambar satelit je. Jadi apa kat situ? Kalau ada mic cakap lah, lagi senang kan? Okay, buka je mic awak tu. Boleh respon Dah lah, kelas fizik tak nak buka video apa? Video cam kan? Kelas lain nampak je muka si Rishi. Cepat. Kena buka ke cikgu? Tak, saya suruh jawab. Alah.
Yuda mana Yuda? Yuda tak ada pagi Kan, ni. semua orang boleh jawab sebenarnya. Semua orang boleh jawab. Sanju? Yang ni selalu lah ni. Okay. So, okay. Salome dah jawab V equal to GMR. Okay, betul. Dia kena square root. Okay. Kenapa kena square root ni nampak ni? Dia ada V square tu lah. Okay. Asalnya V square GM over R. Kemana pergi R yang banyak-banyak tadi? Dah kena potong lah kan. Dia naik satu, tinggal satu saja. Okay. Yang ini adalah, okay, macam mana nak kira formula laju linear satelit ni, laju ni. Berapa banyak dia nak perlu ada kelajuan untuk dia mengorbit bumi. Okey. Itu yang kita kena cari hal laju linear. Okey. GM malah. G dengan M malah. Okey. So laju linear bergantung kepada apa? Jejari orbit. Okey. Jika sebuah satelit berada pada ketinggian H, okey, di atas bumi. Okey. So dia maksudnya dia bergantung kepada R. Okey. Dia bergantung sangat kepada R. Bila R pendek, maksudnya apa? Kat sini. Bila square root jadi kecil lah kan, betul tak? Okay. So kena tahu apa yang influence, effect. Okay. So kita kena tahu linear depends on the radius of the orbit ni. Radius of the dia dah tunjuk tadi. Okay, radius of the orbit. So ingat tak daya memusat yang Cikgu Noreha pernah cakap itu, kita akan baling daripada bukit, macam kita membaling bola daripada tempat yang tinggi. Apa yang akan jadi? Macam mana dia akan dia akan berpusing. So bila kita membaling tu dengan laju yang tinggi, baru dia akan dapat lengkungan yang lebih jauh lagi. Macam itulah. Itulah kita kena pakai daya memusat tu. Okay. Okay. So next, okay, yang ini adalah laju linear satellite. Okay, mana nak cari R tu tadi? R tu awak dah tahu. Okay, R ni radius bumi, H tu ketinggian bumi, ketinggian daripada bumi ke satelit. Okay, R. Okay, ni satelit H. Okay, tambah dua-dua ni, dia jadi R. Alright. So awak dah tahu. Okay, macam mana nak cari R yang kat bawah tadi. Yang ni R kan. Ini tadi sama dengan R. Okay. Okay, yang ini dia nak bagi tahu apa kaitan perkara ni dengan hukum Kepler. Okay, untuk satelit yang sangat hampir dengan, typo dia, hampir dengan permukaan bumi, maksudnya R dia lebih kurang dengan R. Radius dekat lah maksudnya. So dia akan jadi GR square. Bila GR square ni, okay, maksudnya dia nak dengan gravity mass tadi nak dekat sama lah, sebab dia berada dekat sangat, terlalu lebih kurang dekat atas permukaan bumi. Yang ni approximate ni Okay, so bila kita kira-kira, okay, hubungan antara hal laju tangent dengan hal laju sudut ialah, okay, R radius dengan omega. Omega ni ada dia punya sudut, okay, dengan 2 pi R T. Okay, mana nak dapat ni? Okay, hal laju tangent dengan hal laju sudut. Ni hukum Kepler kan? Okay, maka masa yang diambil untuk satelit mengelilingi bumi adalah, okay, so masa tadi macam mana dia dapat masa tadi? Okay, dengan menggunakan hukum Kepler tu tadi, hukum hal laju satelit tadi. So nampak ni, dia gunakan GM, okay, over R tadi kan. Okay, so macam mana nak tentukan masa pula? Tadi dah cari V, sekarang dia nak cari T. Okay, so guna hukum Kepler. Okay, so macam mana dapat hukum, macam mana dia kata hukum Kepler ni? Daripada sini, daripada formula ini. Dia menyamakan dengan V linear satelit tadi. Nampak? Okay. So, jangan lupa bila guna hukum Kepler. Okay, apa hukum Kepler ketiga? T square sama dengan R3.
So R3 tu apa? Mana datangnya yang ini? Yang ini adalah constant K. Kalau kita buat matematik dia, T square K R3. So ni adalah constant. Okay, ni adalah constant. So ini, benda ni berkait. Benda ni berkait untuk antara hukum Kepler tadi. Sebab hukum Kepler memang banyak pasal satelit, betul tak? Okay, dia banyak membincangkan pasal satelit. Okay, so boleh faham kat sini kat sini. Okay, next. Okay, kita tengok aktiviti. Apakah syarat supaya satelit buatan manusia boleh dilancar untuk kekal mengorbit pada ketinggian yang tertentu mengelilingi bumi dengan jejari orbit R. Okey, apa syarat dia? Siapa boleh bagi tahu? Tadi, benda ni daripada yang explanation cikgu. Apa syarat dia yang kita nak supaya satelit ni boleh mengorbit pada ketinggian tertentu? Apa cara dia yang kita nak buat? Sikit je ayat dia. Bukan suruh kira pun. What is the requirement? Berikan satu physical quantity yang cikgu bincangkan tadi. Apa dia? Mula-mula tadi Cikgu Mala dah sebut kan? Apa? Apa requirement yang kita perlu ada untuk melancarkan satelit pada kedudukan H yang tertentu? Apa dia? Dia nak bergerak, dia nak berorbit, dia kena ada apa? Mula tadi lagi dah Cikgu Mala dah sebut kan? Dalam objektif learning tadi. Dia bagi tahu lah apa kita bagi tahu dah bagi tahu. Senang. Cepat. Buka mikrofon pun boleh. Ya, buka lah. Ada mikrofon. Buka lah. Aktif sikit hari ni. Dah last ni. Happy sangat. Malah ada hadiah ke hari ni? Ya, satu nak bagi hadiah lah ni. Betul kan? Yang aktif, yang jawab betul. Hari ni bagi contoh. Contoh tak bagi sebab sikit hari tu. Contoh kan selalu bagi Mala kan? Contoh sebab dia orang dah last kan. Okay, so cikgu bagilah. Hari ni dia nak bagi form 4 sebab hari tu form 5 ramai tak datang. Mengajuk. Cepat. Mana pergi Adam ni? Dia makan ke? Pijan mana Pijan? Kan saya sebut kan? Mana? Ni anak murid saya dah appear kat sini. Kelas lain. Mama, panggil Ma. Panggil. Julia. Julia. Ada kan Julia? Cikgu dah bagi. Asmah, mana Asmah? Aiman Syahir. Julia ada tak? Nampak Fatimah ada. Ramai hari ni. Alhamdulillah. Julia ada. Akil tak ada hari ni. Kan tak boleh type. Semua pakai telefon ke apa? Ada. Giselle. Julia ada. Itu dua orang ni. Beku dah dia orang ni. Cepat Aiman Syahir. Aiman tahu jawapan tu. Asmah pun tahu jawapan kan? Cepat buka mikrofon je. Janganlah takut. Try. Kita ni takut salah. Okay, awak kena try. Okay, kalau tak try, maksudnya awak tak tahu apa yang awak tak tahu. Tak tahu apa awak tak tahu. Okay, so try je. Yuda tak nak try Yuda? Tak tahu. Tak tahu. Ya Allah. Ke Aiman lambat masuk tadi? Okay, yang cikgu terangkan tadi. Okay. Apa yang cikgu V yang cikgu bagi tahu tadi? Apa maksud V yang cikgu tahu? Saya bagi hint. Aiman. Laju linear satelit. Okay, so awak kena tahu linear speed of satellite. Itu je jawapannya. So syarat dia kena tahu kelajuan linear satelit baru kita boleh tahu kat mana kita nak melontar. Melontar pula. Meletak macam batu. Ingat yang dari memusat kan. Macam mana kita nak tahu, kita nak melepaskan satelit itu pada kedudukan itu. So kita boleh kira. Sebelum diorang pergi tu, diorang kira tau. Laju untuk satelit kita ni berapa. So kena tahu
Okay, bila kita dah tahu, baru dia pergi atas, dia orang boleh kira koordinat kan. Okay, so bila pergi atas sampai ke ketinggian itu, okay, hal laju itu, kita dapat hal laju itu, baru dia lepaskan ke angkasa dekat orbit dia. Baru dia boleh orbit. Okay, kalau silap letak, lama-lama dia akan hilang terus ataupun dia akan jatuh ke bumi. Lama-lama dia akan pusing, pusing, lama-lama terjatuh. Okay, dia tak adalah terus boom jatuh, tak. Okay, dia akan pusing. Tapi semakin lama makin kecil kalau kita silap letak. Okay, so next. Okay, yang ni calculation. Okay, sebuah satelit, Allah Akbar, sorry. Okay, sebuah satelit, okay, sistem kedudukan GPS, okay, mengorbit bumi. Okay, dia mengorbit bumi. Okay, lepas tu hitung laju linear satelit itu jika berada pada ketinggian H 20,200 km. Okay, 20,200 km. Okay, lepas okay, dia dah bagi H. Dia dah bagi H. Okay, so dia kata hitung laju linear. Okay, so awak kena list down kan apa dia. Okay, dia dah bagi H. Okay, R dia dah bagi. So H kena tambah dengan R dahulu. Simple. Betul tak? Okay, soalan yang simple. Terus guna. Okay, terus guna awak punya awak punya ni. Equation tadilah. Equation dia apa? Yang ni lah. Yang ni. Okay. So, cuba tekan calculator. Dapat tak? Berapa? Dapat tak sama? Awak kena berlatih menggunakan calculator. Memang dah ada jawapan. Wah, tapi awak kena juga berlatih menggunakan kalkulator. Sebab apa? Soalan ni banyak guna exponent. Expansion, apa benda tu yang EXP tu. Saya pun tak tahu benda EXP tu. Tapi saya selalu guna lah. Okay, so nak senang 6.767. Okay, eksponen 10, tak payah tulis 10 dah. Negatif 11 kan. Awak lagi terror kan. Okay, at maths. Okay, cuba buat. Okay, dapat ke tak? Dah dapat beritahu cikgu? Sama ke tak dengan jawapan ini? Saya tak nak jawapan, saya nak kata sama ke tak awak dapat? Alright. Kalau saya buat salah ke? Awak. Kalau dapat bagi tahu. Biar awak biasa, macam bukan tak pernah kira. Saya tak nak awak tak pernah kira. Cuba gunakan calculator sebab calculation ni banyak. Nanti awak masuk topik radioactivity lagi. Okay, lagi banyak dia punya calculation. Dia nombor decimal placer je 4, 5. Okay. So kena belajar juga. Yang ni chapter yang satu lagi. Okay, chapter gravity ni pun banyak guna exponent tu. Okay. Sama Jai, okay. Lepas tu Winky. Okay, Brenda. Okay, Alia dapat. Okay, terima kasih dapat Okay, so kalau boleh, okay, please buat dalam prefix lah. Prefix ni apa benda lah? Kuasa 2 kan? Okay, kuasa-kuasa ni dalam bentuk power ni. Okay, prefix ni. Prefix kilo semua tu. Yang ni apa Power, power 10. Apa? Standard form. Standard form. Standard form. Yes. Okay. So kalau boleh buat standard form. Okay, bila awak buat standard form, tengok semua macam ukuran bumi ni mana dia ditulis gravity ni, bumi, semua dia buat dalam standard form. Alright. Okay, next. Apakah yang akan berlaku kepada satelit jika laju linear menjadi kurang daripada laju satelit yang sepatutnya? Alamak, dah bagi tahu dah tadi kan? Betul tak? Okay. Dan what will happen, okay, dalam bahasa Inggeris dia, what will happen to satelit linear, okay, less than required linear speed. Okay, saya nak, tadi saya dah bagi tahu sikit, tapi sebenarnya dia ada 1, 2, 3. Okay, so, okay, apa yang saya bagi tahu tu, apa akan jadi?
Apa yang akan terjadi bila laju itu kurang? Saya dah bagi tahu sikit tadi. Tulis. Cepat. Ini saya nak awak aktif. Saya tak dengar. Selalu dengar je kan. Banyak Dalam dengar. buku teks pun ada jawapan Apa ni. yang akan terjadi? Apa yang Cepat. akan terjadi? Okey, Aiman, satelit tidak dapat kekal pada orbit. Okey, itu nombor satu. Okey, satu contoh. Satelit tidak kekal pada orbit. Okey, ada idea lagi? Konon-konon jawapannya, Dalam buku teks pun ada jawapan ni sebenarnya ni. Cepat, siapa nak respon? ada lagi. Ada 2-3 lagi ni. Ada 3, boleh jawab, ada 4 point sebenarnya. Jawab sikit-sikit. Jawab sikit-sikit. Lagi. Cuba fikir. Apa jadi? Okey, ada apa cakap? Satellite will fall back into Fall back. Okay. So dia akan fall back. Sebelum Mendekati fall back bumi. tu, sekejap fall back ni saya letak kat sini lah. Fall back kan? Fall back, sekejap. Fall back. Saya letak kat bawah dulu Okay. Fall back ni, dia bukan fall back, tak boleh cakap terlalu ni fall. So fall tu macam jatuh kan? Faham? Kita baling jatuh. Okay. So sebelum dia jatuh tu dia akan saya bagi hint. Dekat kawasan bumi kita ni, ni antara dah ada gambar bumi ni kan? Kawasan bumi ni ada apa? Dia akan berpusing dulu ni. Just tidak respon. Dia akan berpusing. Okey, mana? Dia akan berpusing, dia akan kecilkan apa? Bagi tahu physical quantity kat situ. Dia akan, satelit tidak ada pada orbit, dia akan berpusing, dan mengecilkan apa? Mengecilkan R, betul tak? Bila kecil R, fall back ni maksudnya, belum lagi, fall back tu, dia akan apa? Masuk dekat mana ni? Ruang apa ni? Ruang apa yang sebelum masuk bumi? Ada apa? Ruang apa? Atmosphere. Okay, so ruang dia akan masuk ruang atmosfera. Bila dia dah masuk ruang atmosfera bumi, so gerakan dia dah ada air particle. Saya bagi hint lagi. Dah ada air particle. Apa akan jadi bila benda laju langgar air particle yang banyak dekat dalam kita punya atmosfer? Apa akan jadi? Cepat. Apa yang yes, air resistant. First kali air resistant. Bagus Salome. Air resistant. Bila ada air resistant, higher air resistant, geseran. Geseran udara dengan satelit itu sangat tinggi. Last kali terbakarlah. Haba. Geseran akan menghasilkan haba. So saya nak awak tahu, sebab saya ada jawapannya kat sini. Cuma saya nak tahu apa dia punya flow. Awak boleh fikir. Awak boleh fikir macam mana satelit tu bila dia dah lari daripada orbit. So ini jawapannya dalam bentuk ni. Saya tak nak awak buat dalam bentuk ni. Awak buat satu-satu point macam ni. Baru awak tahu cerita. Fall back tadi. Siapa jawab fall back tadi? Apa tadi? Jai. So Jai tadi, jawab fallback ni terlalu general. Fallback ni macam terjatuh terus. So Jai smoothkan lagi ayat tu, masuk dulu atmosfer. Masuk sebab dia masih berpusing tau. Dia bukan jatuh macam tu, dia still lagi ada laju linear. Tetapi dah lari. Dia bukan jatuh macam kita baling bola daripada atas ke bawah, tak. Dia masih lagi berpusing. Sebab dia masih ada lagi laju dia. So boleh So yang ni bahasa Inggeris je lah. Setelah we fall a lower orbit. Lepas tu continue. Dia akan terus memusa mendekati bumi. 2 second.
gerakan satelit dengan laju yang tinggi, okey, akan ada air resistance. Awak buatlah ayat macam mana pun, tapi dia punya keyword kena ada apa? Air resistance. Okey, mendekati dia jatuh ke orbit yang lain. Lebih kurang je sama dengan ayat Aiman tadi, satelit tidak pada orbit. Boleh. Okey, memusar, mendekati bumi. Dia akan mendekati bumi, masuk ke atmosfer. Okey. So saya bercakap tadi yang fallback tadi tak sesuai sangat ayat itu, tapi nak betul lah. Okey, nak betul lah. Okey, lepas tu gerakan satelit akan bertentangan. Okey, yang ni awak dah ambil yang ni pula. Sebab dah masuk atmosfer akan berlanggar dengan air partikel. Lepas tu, okey, generate heat. Bila dah generate heat akan terbakar. Sebelum terbakar tu buat apa? Lepas air resistant tu akan kena awak tulis apalah? Kena ada heat lah. Kita kena ada keyword yang penting ni. Generate heat, air resistant. Okay. Burn tu last sekali lah. Okay. So kena ada keyword. Okay. Keyword ini keyword yang memfizikkan jawapan awak. Okay. Boleh Okay. So idea awak bagus. Okay. Cuma betulkan ayat dan tulislah dalam point bila menjawab. Okay. Bila jawab tu bukan point tu bukan satu perkataannya. Point pertama satu ayat. Satu ayat yang lengkap tetapi ada keyword. Cuba buat macam tu bila jawab soalan fizik. Okay? Soalan fizik memang macam tu. Bio, chemist cikgu tahu dia adalah proses. Bila proses kebanyakan dia nak satu perenggan. Okay? Tapi fizik tak apa. Awak jawab je dalam point. Okay? Okay. Jom kita kenali apa dia satelit geopegun. Okey, satelit buatan manusia lah. First sekali, kita ada satelit semula jadi, apa dia? Siapa tahu satelit semula jadi kita? Bulan. Okey, semua jawab bulan. Okey, Julia, hai. Baru dia menjelma lah. Okey. Okey, bulan. Kita ada satelit yang Tuhan bagi pada kita. Yang semua jadi, apa dia? Bulan. Okey, bulan ni lah satelit yang kita gunakan daripada zaman dulu-dulu untuk tentukan apa? Tentukan tarikh, kalender, tentukan apa lagi? Air pasang surut kita macam mana, ada gerhana semua. So semua tu menjadikan kita mendapat apa? Menciptakan kalender, mencipta bulan-bulan. Orang Cina buat kalender masing-masing. Orang Islam buat kalender dia. Orang Barat buat kalender dia. Macam-macam benda yang kita belajar melalui satelit semula jadi kita. Apa dia? Bulan. So hargailah bulan kita kan. Okay. Walaupun dia hanyalah satelit semula jadi. Tak ada apa-apa pun. Dia tidak memancarkan apa kepada kita. Tapi ingat apa dia punya jasa. Okay. Zaman dulu kita tak ada satelit. Dia sajalah satelit kita. Sebab dia apa? Kenapa kita panggil dia satelit? Sebab dia mengorbit bumi. Okay, dia mengorbit bumi. Okay, so kita tengok satelit yang buatan manusia. Sebab tajuk kita pada hari ni, satelit buatan manusia. So satelit buatan manusia ada dua jenis. Okay, satelit geopegun, satelit bukan geopegun. Okay, geostationary satellite, non-geostationary satellite. Dia macam-macam, kalau awak Google, dia macam-macam perkataan ada. Polar lah, non-nitrogenous lah, apa benda lah. Tapi untuk kita punya syllabus, kita ambil non-geostationary. Maksudnya dia tidak pegun. So apa beza dia antara satelit geopegun dengan satelit bukan pegun, bukan geopegun. So kita tengok dulu dia punya perbezaan. Yang pertama, satelit yang bergerak mengelilingi bumi. Ini geopegun mengelilingi bumi pada ketinggian tertentu. Sambil-sambil tu awak boleh completekan. Kalau tak ada modul, tak apa. Awak boleh buat table ni, buat notes. Buat notes. At least menjadi bukti awak dah belajar. Menjadi bukti awak dah belajar. So satelit bergerak pada ketinggian tertentu. So dia bumi ni satelit, H dia tetap. H dia tetap. Memanglah pada ketinggian tertentu berada dalam satu orbit khas yang dinamakan orbit bumi geopegun. Orbit bumi geopegun ataupun geostationary Earth
orbit. Okay, kita memang ada. Okay, kita memang ada satu tempat, okay, satu orbit yang kita panggil geostationary Earth orbit. Okay, so memang semua satelit geostationary ni, okay, berada di situ. Okay, berada di situ. Okay, contoh, okay, nanti contohlah. Okay, so apa karakter yang non-geostationary ni pula? Okay, satelit ni bergerak mengelilingi bumi, okay, dengan ketinggian orbit yang berubah-ubah. Okay, dia boleh berubah-ubah. Okay, so biasanya dia berada di dalam orbit yang rendah, okay, yang ni geostationary. Okay, dia kalau satelit bukan geopegon ni, mungkin dia berada dekat sini. Ini bukan geopegon ataupun di sini. Okay, dia bukan berada dalam geostationary Earth or orbit. Okay, dia tak boleh berada kat situ. Okay, sebab special dia ada function yang lain. Okay, function dia lebih sikit. Okay, so satelit ini dia akan bergerak mengelilingi bumi. Okay, orbit yang berubah-ubah. Okay, yang ini kena tahu ketinggian dia H. Okay, H dia akan ada changes. Okay, lepas tu dia punya, dia biasanya berada lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada geostationary Earth or orbit. Orbit bumi geopegun. Orbit bumi geopegun. Nanti cikgu tunjuk, cikgu jumpa video yang boleh bagi awak faham. Okey, yang kedua. Okey, kita bincang pasal geopegun dulu. Bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sesama dengan arah putaran bumi. Putaran bumi, okey, kita daripada mana ke mana? Utara, barat, timur, selatan. So daripada selatan ke timur. Okey, kita punya putaran bumi. So satelit ini pun sama. Okey, dia akan berputar. Contohnya, okey, kita ada orbit tu kan. Kita panggil geostationary orbit tu. Okey, so maksudnya dia akan berputar sama dengan bumi. Selatan ke timur. Dia berputar sama aje. Okey. Itu satelit geopegun. Okey, macam mana pula dengan satelit non-geopegun? Okey, yang ni cikgu tak sempat nak ni. Okey, yang ni dia boleh, dia arah bertentangan, okey, ataupun tidak sama arah, angle dia macam-macam. Okey, bertentangan, tak sama arah. Okey, dia boleh berada di angle yang lain lah. Okey, maksudnya dia tidak ada ketetapan mengikut putaran bumi. Okey, so dia tidak sama arah. Okey, dia boleh bergerak sendiri. Okey, so lagi. Okey, tempo orbit. Kita dah tahu H. Kita dah tahu arah gerakan. Okey, sekarang ni nampak awak bila kita buat perbandingan ni, okey, yang ni H, ketinggian. Awak dah tahu kan H, ketinggian, height. Yang ini apa? Direction. Okey, ni kita bincang pasal direction. Yang ni apa? T, tempoh orbit dia. Okey, so bila kita nak buat comparison, kita kena tahu apa yang kita compare. Jangan awak compare H, lepas tu geopegun H, lepas tu non-geopegun awak pergi cakap direction. So tak match. Bila tak match, awak jadi salah lah. Okey, akan jadi salah. Okey, so T untuk ni 24 jam sebab ikut bumi. Okey, bila T non-geopegun, awak tengok berapa? Okey, kalau dia mendekati bumi, kalau dia dekat dengan bumi, yang non-geopegun ni, okey, bukan geopegun ni, kalau dia dekat dengan bumi, maksudnya dia akan shorter ke longer? Tempoh orbit dia. Kalau dia dekat, okey, soalan cikgu. Kalau dia dekat, okey, kalau dia dekat dengan, Rishi Ram tak ada function pun, tak baik cikgu dah bagi tahu tau. Apa jasa, terkejut cikgu dengar tengok kat situ. Dekat chat, okey. Rishi, segala apa yang Tuhan bagi kat kita, semua pun berfungsi. Faham? Kuman pun berfungsi. COVID-19 pun berfungsi. Okey.
Faham? Okay, jangan anggap tak ada benda yang function. Okay, yang tak function pun kat dunia ni. Faham? Sampah pun ada function. Alright, kita kena positif. Terkejut tengok dia jawab. Okay, so jawab soalan cikgu. Kalau dia dekat dengan permukaan bumi, dia akan dia punya tempoh orbit lebih pendek atau lebih panjang? Nah, fikir logik je. Adam. Adam. Julia, pendek. Sanju, pendek. Okay, good. Okay, Sanju, pendek. Shorter. Okay, so bagus. So, bila dia dekat dengan permukaan bumi, awak pun tahu logiknya memanglah. Okay, lagi shorter. Okay, lagi shorter. Dia cepatlah lagi. Betul tak? Okay, so kalau lagi jauh, lagi lambat. Okay, panjang mengambil masa. Okay, next. Apa yang kita tengok? Mengalir ke mana ni? Okay, apa yang kita tengok untuk kategori yang bawah ni sentiasa berada pada kedudukan geografi yang sama dengan permukaan bumi. Apa maksud dia? Okay, so ini bumi. Okay, ni dia. Okay, so bila ini Malaysia. Ini Malaysia nak lukis peta malas. Okay, tulis yang Malaysia. Okay, so contohnya bila dia pusing, bila Malaysia kat sini, dia pun kat sini. Bila Malaysia kat sini, dia pun kat sini. Nampak tak? Macam kita ikut dia bawa, dia pegang. Pegang je dia. Itu maksudnya satelit geopegun. Okay, dia sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama dengan ni permukaan bumi ni. Okay, kalau sini Malaysia lah. Kalau Indon punya, Indon lah. Indonesia. Okay, kalau Indonesia punya dia ikut Indonesia je. Okay, walaupun dia pusing kan. Tapi dia ikut je. Macam kena ikat tali. Tapi sebenarnya tak lah kan. Okay, so itu geopegun. Okay, so kalau satelit non-geostationary, apa awak rasa? Okay, mestilah berubah. Berada di atas kedudukan geografi bumi, berubah-ubah di permukaan bumi. Okay, so dia boleh berubah-ubah. Okay, dia boleh bergerak mengikut suka hati dia, arah yang dia yang dah ditentukan oleh dia, bertentangan. Okay, tak sama dengan bumi pun. Okay, it can be, okay, contohlah Allah. Ini, okay, contoh dia daripada sini boleh, dia macam ni boleh. Dia sengit macam ni pun boleh. Okay, so dia ada ni. Okay, kalau yang geocentric tu, ini. Okay, geostationary tu, contoh yang ini kan. Okay, so yang satellite apa tu, bukan geopegun ni, dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Okay, so ini keistimewaan dia lah. Okay, so apa function dia dicipta begitu, ada function yang lebih spesifik lah. Okay, lebih spesifik. Nanti kita tengok. So cikgu nak balik apa? Minta awak. Kenapa tak boleh jalan? Okay, tengok video ni kejap. Okay, saya berhenti bercakap sekejap. Dengar cikgu yang ni cakap Cuba kita perhatikan simulasi dua satelit yang mengelilingi bumi. Okey, boleh tak anda beritahu apa perbezaan yang paling ketara di antara dua satelit? Satelit itu ada dua. Nak bercakap juga tu, Astaghfirullahaladzim. sorry. Okay, satelit tu ada dua. Yang ini satu, yang ini satu. Okay. So, awak teka yang mana geocentric, yang mana geocentric pula. Geostationary, yang mana non-geostationary. Okay. So, nanti awak boleh tahulah kejap lagi Saya tak cakap juga Sebelum kita jawab soalan tu, kita perkenalkan dulu watak-watak dalam cerita. Okey, yang pertama kita ada geostationary satellite. So, geostationary satellite adalah yang warna merah tu. Okay. Dan yang kedua adalah non-geostationary satellite yang warna kuning. Okay, kita mula dengan geostationary satellite dulu. Okey, so kalau kita tengok satellite yang warna merah tu, okay, dia punya orbital period adalah
24 jam. Okay, kalau kita timekan dia. Maksudnya apa? Maksudnya masa yang diambil untuk dia membuat satu pusingan lengkap adalah 24 jam. Okay? So samalah dengan bumi. Bumi pun mengambil masa 24 jam untuk buat satu pusingan lengkap. Persamaan orbital period ini menyebabkan satelit jenis geostationary ini sentiasa berada pada spot yang sama, lokasi yang sama di atas bumi pada setiap masa. Okay. Kenapa dia perlu berada pada spot yang sama at all times? Adalah kita tengok fungsi dia. Di antara fungsi geostationary satellite ialah communication. So, paling senang kita nak tengok contoh adalah Astro. Okay, Astro kita menggunakan satellite. Take note sekejap Take note. Okay, contoh geostationary satellite. Saya tak bagi nanti. Awak ada table, awak kena bagi contoh. So, miasat kita lah. Okay. Satelit NISAT kepunyaan negara Malaysia. So, satelit NISAT ni sentiasa berada di atas Malaysia. Okay. Bila kita baru beli Astro, dia akan pasang disk ataupun antena di atas bubung, betul? Okay. Dan apabila dipasang, dia akan halakan antena tu ke arah satelit NISAT. Dan NISAT ni sentiasa bergerak ikut kita. Gambar ni merupakan ilustrasi bumi yang dikelilingi oleh satelit. Alright, so kalau kita perasan, ada satu spot okay, dekat sekeliling bumi tu yang bentuk dia macam ring, macam satu cincin di sekeliling bumi. Okay. Orbit itu kita namakan sebagai geostationary Earth orbit. Orbit itu adalah di mana semua geostationary satellite ditempatkan. Okay, the distance from the Earth to the geostationary Earth orbit ni adalah sebanyak 36,000 km above the Earth. Dan kalau awak perasan, dia berada di plane equator. Okay, tolong take note berapa lagi? 36,000 kilometer. Okay. Okay, dia berada pada paksi khatulistiwa. Seterusnya, kalau kita tengok jenis satelit yang kedua iaitu non-geostationary satellite. Okay, yang warna kuning tu. Okay. Apa yang paling tertarik dalam non-geostationary satellite ni adalah dia bergerak berputar mengelilingi, tapi dia berbeza putaran dia dengan perbezaan ini kita boleh lihat dalam beberapa aspek. Antara dia adalah orbital period. Maksudnya, kalau bumi dia ambil masa 24 jam untuk buat satu pusingan. Okay. Kalau non-geostationary satellite dalam case ni, yang warna kuning tu, mungkin dia ambil masa dalam 99 minit sahaja untuk buat satu pusingan. So, orbital period dia adalah sangat berbeza dengan bumi. Okay, antara perbezaan kedua, non-geostationary satellite dengan bumi ni adalah direction. So, kalau kita ubah dekat sini, simulasi ni, non-geostationary due to direction. Okay, kita tengok dia berada pada paksi khatulistiwa dan dia berada pada orbit geostationary Earth orbit. Okay, jaraknya sama dengan geostationary Earth orbit, tapi dia bukanlah geostationary. Kenapa? Sebab arah dia bertentangan dengan arah putaran bumi. Untuk sesuatu satelit itu menjadi geostationary satellite, the direction has to be exactly the same as direction of Earth spin. Okey, antara faktor ketiga yang menyebabkan dia berbeza dengan bumi adalah angle. Okey, ataupun kita panggil angle of inclination. So, kalau kita tengok antara orbit yang warna kuning tu, dengan paksi khatulistiwa dia membentuk lebih kurang 90 angle. Perbezaan ini sama ada dari segi orbital period ataupun dari segi angle ataupun dari segi direction. Okay, boleh take note ni Okay, for non-geostationary satellite, dia apa yang berbeza? Orbital period tempo, angle of inclination. Okay, maksudnya yang tadi angle dia mesti lain, direction. So ada 3. Okay, ada 3 kat sini. Yang kalau kita tambah lagi satu tadi apa kita punya? Ada lagi satu kan, ada 4 dia kan. Okay, so yang ni direction kan. Ni angle, yang ni direction. Okay, so awak kena take note 3 ni mesti berbeza daripada yang stationary. Perbezaan non-geostationary satellite ni dengan bumi, okay, dari 3 aspek tu
menyebabkan satelit ini sentiasa berada pada lokasi yang berbeza pada waktu yang berbeza. Okay, so pagi ni dia dekat sini. Okay, malam ni dia dekat tempat lain. Antara kegunaan non-geostationary satellite ialah ia digunakan untuk surveillance, untuk pengawasan ataupun untuk military, contohnya untuk tentera dan untuk GPS. Okey. Okay, cuba kita perhatikan simulasi design ataupun untuk Okey, surveillance ni untuk kalau awak dengar sekarang ni kita ada sistem remote sensing. Okey, remote sensing ke sistem penderiaan jauh. Okey, so remote sensing kena guna satellite yang macam ni. Okey, dia non-geostationary, bukan geopegun. Sebab apa? Sebab penderiaan jauh, surveillance, military, GPS ni dia akan mengelilingi bumi. Cuba awak tengok Google Map. Kalau Google Map, kita nak tengok map dekat London pun boleh kan? So maksudnya dia mengelilingi bumi. Dia dapat data tu, tak kira mana. Tapi kalau macam Miasat, Miasat Malaysia je. So kita dapat cerita Malaysia je. Cerita Indonesia tu tak dapat. Macam tu. Dia punya line tu kita tak dapat. Dia punya wave tu kita tak dapat. So itu bezanya kalau awak nak tahu antara satelit untuk GPS ataupun penderiaan jauh. Remote sensing Malaysia juga kita guna untuk apa? Untuk pantau kebakaran hutan, untuk pantau survey kawasan tanah yang masih boleh buat perumahan, pembangunan. So dia pantau pertanian. Itu contoh-contoh function satellite yang awak kena tahulah. Kalau dia rasa kalau dia macam global, so untuk GPS. Untuk GPS so memang awak dapat daripada non-geopegun lah. Lagi satu kalau untuk telecommunication, communication, telefon, betul tak? So memang boleh dapat daripada non-geopegun. Kamu sikit lagi. Contohnya untuk tentera dan untuk GPS. Dah habis. Setakat ni faham lebih clear bila tengok gambar tu kan, betul tak? So, geopegun dengan non-geopegun awak dah tahu. Dia memang berbeza kan? Dia memang berbeza. Dia punya angle pun berbeza. Angle, arah, dia punya period, time, time period untuk mengorbit, dia boleh jadi macam-macam. Kalau lagi jauh, lagi luas lah kawasan tu yang dia cover. Betul tak? Kalau dia dekat sangat dengan bumi, dia tak boleh cover terlalu banyak lah, tapi dia boleh bergerak dengan laju. So selalunya yang bergerak dengan laju tu, non-geopegun bergerak laju tu GPS kan? So dia cepat. Sebab dia bergerak dengan laju. Boleh So sekarang ni cikgu nak masuk hal laju lepas. Apa hal laju lepas ataupun dalam bahasa Inggeris sedap sikit dipanggil escape velocity. Escape velocity ni adalah laju yang minimum yang kita perlukan untuk kita terlepas daripada daya graviti angkasa daya graviti bumi untuk terlepas ke angkasa lepas. Sebab tu namanya hal laju lepas ataupun escape velocity. Dia punya simbol tetap V lah. Dia tak ada V lepas ke V escape ke apa ke, tapi awak kena tahu V yang awak kira is minimum velocity tu lah tadi, escape velocity. Sebenarnya dia constant untuk bumi. Contohnya bumi dah ada hal laju lepas dia sendiri. Marikh dah ada hal laju lepas dia sendiri. Bulan dah ada hal laju lepas dia sendiri. So awak kena take note dia punya definition. Hal laju minimum, apa dia? Hal laju minimum, kat sini hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi
daya graviti bumi, kalau boleh tambah sikit ya. Ataupun kalau daya graviti mari lah macam tu. Dan terlepas ke angkasa lepas. Okay, minimum velocity that required, okay, the object on the surface to overcome the gravitational force escape to outer space. Apakah benda yang akan mengatasi yang kita gunakan? Kenapa nak kira benda ni cikgu? Betul tak? Kenapa nak kira? Okey, sebab apa? Boleh tak bagi tahu cikgu? Kenapa? Bagi idea sikit. Kenapa nak kena kira hal laju lepas ni? Sila jawab. Best hari ni, ramai orang jawab. Saya suka. Sebab boleh dia berfikirlah sikit, betul tak? Kan? Sebab benda ni menarik. Cikgu ajar form 3 pun happy saya topik ni. Rasa macam nak jadi angkasawan je. Tapi tak pandai. Okay, cepat. Kenapa nak kena belajar pasal laju lepas ni? Nak buat apa? Okay, Adam respon ni. Ada respon? Untuk Adam ada respon. Berapa banyak kuasa roket untuk dikeluarkan daripada bumi? Yes. Itulah fokus utama kita. Okay, kenapa macam mana kita nak lepas daripada nak terlepas dari atmosfera bumi? Itu yang pertama. Okay, itu yang pertama. Ada lagi. Apa lagi? Dan kedua, kenapa nak kena tahu hal laju lepas? Yang kedua, kalau orang dah baca textbook kan, dia boleh dapat. Okay, yang ni sampai-sampai tu take note Okay, apa kepentingan mengetahui hal laju lepas ni? Ada lagi. Ada lagi tak idea? Kenapa nak kena tahu hal laju lepas ni? Tahu tak? Selain daripada roket tu kita nak pergi ke angkasa lepas. Kita nak lepas, kita nak pergi ke outer space. Betul tak? Okay, kalau yang dalam ni, okay, contoh. Okay, contoh kenderaan semacam kapal terbang. Betul tak? Kenapa kapal terbang, okay, dia tak akan terkeluar daripada atmosfera bumi? Sebab apa? Jawapannya apa? Sebab kapal terbang tidak mencapai aras minimum hal laju lepas. So itu dia. Kenapa burung terbang punya dah tinggi, kenapa dia tak boleh pergi ke outer space? Betul tak? Kenapa awak tendang bola punya kuat lah, okay? Tapi adalah cerita kartun-kartun tu kan. Contoh Iron Man ke, nanti saya tunjuk video sekejap lagi. Kenapa, macam mana hal laju lepas ni dibayangkan lah. Okay, so bila hal laju lepas boleh dicapai? Okay, bila hal laju lepas boleh dicapai? Hal laju lepas dicapai apabila tenaga kinetik minimum yang dibekalkan kepada objek itu dapat mengatasi tenaga keupayaan graviti. Okey, contoh hal laju lepas tenaga kinetik. Nampak tenaga kinetik dapat mengatasi tenaga keupayaan graviti. Nampak, kita ada dua lagi. 1, 2. Okey, yang ni nak kira hal laju lepas. Nampak tadi hal laju satelit. Okey, yang ni nak kira hal laju lepas. Hal laju satelit tadi tenaga hukum kegravitian. Betul tak? Hukum kegravitian Newton dengan daya memusat. Nampak benda ni berkait tak awak? So awak kena hafal tu untuk hal laju satelit. Untuk hal laju lepas, macam mana kita nak menerbitkan equation untuk hal laju lepas ni, escape velocity ni? Kita kena ada apa? 2. Okay, so bila nak study nanti, kena fragmentkan sikit otak tu. Okay, yang ni hal laju lepas, yang ni hal laju satelit. Itu. Macam mana nak dapat hal laju lepas? Macam mana nak dapat hal laju satelit? Hal laju satelit, tenaga daya memusat dengan hukum kegravitian. Kalau hal laju lepas, macam mana nak kita nak buktikan hal laju lepas? Nak kira, nak terbitkan formula laju lepas, tenaga kinetik dengan tenaga keupayaan. Okey, yang ni dia punya ni simbol U. Okey, tenaga kinetik E je lah.
Okay, U dengan E. Okay, so macam mana kita nak buat? Tada. Okay, tenaga kinetik, okay, tambah dengan tenaga keupayaan. Nampak ni? Tambah tenaga keupayaan graviti. Tambah sikit Okay, so kenapa negatif? Siapa boleh jawab? Nampak tak ni sign ni? Fikir logik je. Kenapa Sebab negatif? apa negatif? Fikir Sebab logik je. apa? Cepat, siapa nak respon? Buka mikrofon. Okay, cuba bagi Ada. Adin tadi. Slide saya. Okay, capai sebagai dapat mengatasi tenaga keupayaan graviti. Macam mana sebenarnya? Dia punya equation tu sebenarnya macam mana? Daripada asal dia. Okay, asalnya apa? Ada orang nak jawab tak? Lambatlah korang ni. Okay, cepat. E. Okay, asalnya daripada ni. E sama E kinetik lah. Saya suka tulis kinetik kat situ Okay, U sama dengan U. Bila U pergi sini, akan jadi apa? EK tambah negatif U sama dengan zero. Sebab tu dah dia jadi negatif kat sini. Alright. Okay, nampak Okay, sampai ni. Menerbitkan. Ada juga menerbitkan. So, perkataan menerbitkan ni memang awak kena familiar dalam topik kegravitian. Okay. Yang ni dia bayangkan dalam bentuk image macam ni. Okay, and benda ni R. Okay, lepas tu yang ni. Laju lepas tu. Tenaga kinetik dan tenaga keupayaan. Okay, so macam mana dia dapat? Pusing, dapat macam ni. Okay, tapi kita nak V je. Kena square root lagi. Apa beza dengan yang tadi halaju satellite? Dia tak ada dua ni kan? Betul tak? Dia tak ada dua. Tak, okay. So, ini untuk halaju lepas. Halaju lepas. Okay. Jom kita kira. Yang ini kena kira. Okay. Hitung halaju lepas bagi bumi. Okay. So, jisim bumi diberi. Okay. Guna rumus apa tadi? Okay. Cuba laju sikit kira. Guna V equal to 2 G M R. Ini apa? Yang ni soalannya apa? Hitung laju lepas bagi bumi. Bagi bumi je. Yang ni jawapan yang tepat dia apa? Radius of R sajalah. Dia tak susah pun. Radius of R. Daripada permukaan bumi kan? Okay, daripada permukaan bumi. Dapat berapa? Ada orang jawab? Tak ada kalkulator ke orang? Okay, Cepatlah. Nak habis masa lah. Saya nak tunjuk lagi satu video ni. Habis. Dapat berapa? Dayana, sekejap je. Mana Farah? Pang mana Pang? Oh, Pang. Nama tak dengar saya Pang. Rindu kat Pang. tak ada ni kot. Nama tak ada Tadi ni. dia masuk tadi. Cepat. Tolong. Fatimah, cepat Fatimah. Fatimah ada tak? Dia dah left dah Fatimah. Fatimah ada. Fatimah 4B cepat. Cepat. Julia, Kalau Mek buat je tak apa. Jason. Kadang-kadang orang ni malu sejawab je kan. Tak ada lah malu, tak apa. Okay. 11.2 km per second. Okay, bagus. So, kita dapat 11.2 km per second. Okay, nampak ni halaju. Okay, halaju lepas bagi bumi. Maksudnya 11.2 km tau awak. Okay, 11.2 km dah sampai mana Rasa sampai KL ada kot. Kan? Betul tak? Tu jauh lagi.
Maksudnya dalam 1 saat awak 11.2 kilometer awak kena melajukan diri awak sehingga sebanyak itu baru awak boleh lepas. Sebab itulah okey, roket kita menggunakan bahan api yang sangat banyak nak mendapatkan momentum untuk menolak roket tu naik ke atas. Roket tu sebenarnya dia ada cerita dia. Roket tu dah sampai sana berapa second je habis sebenarnya. Padahal dia punya bahan api tu bertantan, betul tak? Bertantan. Tapi once dah lepas dia akan habis. Dia akan habis dengan cepat. So mana lagi bahan api yang kita guna? Dia ada tanker lain pula. Tank lain tu untuk bergerak dekat outer space pula. Masa space shuttle, space shuttle pun sama. Kapal terbang ulang-alik tu kan. Dia ada tangki dia sendiri tapi tak guna lagi. Dia dekat bumi, sebelum nak lepas ke angkasa lepas, kita guna roket. Roket tu bawa bahan api hanya nak melepaskan kita ke angkasa lepas sebenarnya. Tu cerita mengenai inilah. Roket. Faktor yang mempengaruhi hal laju lepas ada 2. Jisim bumi, jarak objek dari pusat bumi. So jarak objek dari pusat bumi. So kalau kita memang R lah dari pusat bumi kita tu. Itu yang 2 yang mempengaruhi sebab apa ni? Jisim. Yang ni dah pemalah. Jisim dengan R. So ini faktor yang mempengaruhi. Awak kena tahu faktor apa tadi? Satelit tadi. Betul tak? Satelit, geopegon, empegon, apa itu. Yang ini untuk hal laju lepas. So nanti awak kira Zurah, Marik, Mushtari ni hal laju lepas dia. Saya nak tunjukkan satu video lagi. Yang menarik lah. Daripada YouTube. Last. Tak main pula. Sekejap. Kenapa tak boleh? Saya tak boleh kacau. Sorry. Ni Iron Man dah habis dah. Apa jadi? Ni review balik. Dapat
Ni Salome bagi tahu tadi 11 km per second. Okey, inilah jadinya kalau kita tak cukup. Okey. Membekalkan menggunakan pesawat terbang ke arah setinggi tanpa risiko akan terlepas ke angkasa lepas. Sebab tu kita kena tahu laju lepas bumi. So jet-jet pejuang kita tak perlu lebih daripada 11 km per second lah. Okay. So baru boleh kita tahu, kita bajet berapa kuantiti bahan api yang kita kena gunakan untuk ke angkasa lepas, untuk launch roket. Yes, itu kegunaan tau. Okay, kegunaan. Okay, settle. Okay, so untuk hari ini ngam-ngam nak dekat 10.30 dah. Okay, sekian terima kasih untuk tamat silibus hari ini. So ada apa-apa soalan yang awak nak tanya, boleh tanya sekarang. Kalau tak faham. So minggu depan cikgu nak awak semua, okay, tolong buat soalan ni apa? Yang dekat belakang tu, soalan formatif tu. Okay, cikgu akan bincangkan semua. Betul Cikgu Raimah kan? Dan Cikgu Raimah akan bagi format SPM lah. Soalan structure ke essay. Okay, dah ada jumpa dah soalan-soalan. Tapi buat soalan ke surat 112 yang penilaian prestasi tu. Okay. Yang prestasi semualah buat. Okay. Kita dapat bincang minggu depan. Kelas-kelas kita untuk 2020 lah. Okay. So, okay, dekat sini Cikgu Puan Nur Rehan pesan. Okay. Cikgu kena declare untuk hari ini dekat semua silibus kita dah habis tahun ni. Alright. Okay, sebab kena bagi tahu semua orang, kena take note yang silibus dah habis tahun ni sebab cikgu pun kena report dekat pengetua. Okay. So, minggu depan please sila buat dulu, okay, dan kita akan bincangkan mengenai topik mengenai soalan formatif tu sebab soalan-soalan kat situ pun power juga. Okay. Power juga. Ada 12 soalan kan mana kan? Ada 12 soalan. 12 soalan. Buat je dah dulu kan. Ada apa soalan? Okay, pemenang kita hari ni Mak. Kita nak cari siapa ni? Pemenang. Adam pun banyak jawab. Pasal siapa yang paling jawab? Betul. Banyak. Salome. Betul tak? Salome. Salam. Salah. Okay. Siapa yang paling banyak? Banyak. Salome. Jasirat. Salome kan yang paling banyak kan. Rishi. Jasirat. Adam. Salome, Jasirat, Adam. Boleh? 3 orang. 3 orang. Okay. Okay. Salome, Jasirat, Adam. Okay. Salome boleh PM Cikgu Jasirat. Kelas mana Jasirat Pak Dama kan? Pak Dama. Tahu telefon dulu kan? Okay, boleh. Cikgu boleh Nurhan. Lupa pula. Jasirat PM Cikgu Nurhan.
Betul Hari ni, menyambung. Kak Han, hari Kelas ni kita saya nak habis mempunyai kelas. pemenang. Kejap-kejap, korang jangan left. Saya nak, Tu malah tu dia tiba-tiba masuk. Ambil tanda kejap. okay, hari ni kami memilih pemenang untuk Form 4 lah. Sebab Form 5 tu tak ramai kan. So hari ni pemenangnya Dasjirat, Muhammad Adam Aiman. Aduh. So nanti Dua orang bagi nombor phone, alamat, apa lagi satu? Nama lah, nama penuh. yang penuh lah. Nama penuh, ya. Kepada Cikgu Mala pun boleh. Cikgu, kalau nak senang Cikgu Warimah. Kepada Terry. Busy tak hari ni? Taklah okey je. Boleh je. Okay. Okay, so bagi kat saya dulu. Kalau tak tahu nombor telefon Cikgu Warimah, bagi kat saya dulu. As soon as possible. Kalau tak, cancel. Bagi alamat rumah je. Alamat rumah dengan nama penuh. Dengan nama penuh dengan nama phone. Okay. So terima kasih untuk hari ni. Terima kasih Kak Han, sempat juga dia nak masuk tu. Sekejap saya subscribe. Okay, Cikgu Mana. Okay. Raima. Thank you everyone join class hari ni. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Cikgu Mala, Kak An. Terima kasih Ma, Kak An. Balik kampung. Bila balik kampung Mala? Ni sekejap lagi mak suruh balik juga. Mak aku dah rindu Dah rindu cucu dah. Tak boleh tunggu dah. Tak boleh tunggu dah. Ni nak kita orang balik. Aduh ya. Balik kejap lah. Minggu depan aku kursus pendaftaran tu. Minggu cuti tu Mak. Yang di SKP tu ke? Di SKP Form 5 ke apa? Pendaftaran format SPM. Aku kena pergi kursus. Lepas tu tak aku cakap dengan Faizal dekat Shah Alam tau. Kena tidur sana. Jauh. Pagi. Minggu aku cakap dengan dia, cuti lah. Jom lah kita duduk hotel ramai. Yelah angkut anak sekali kan? Bawa anak sekali. Dah lah aku ni tak pernah ada orang bagi ni lah. Mah? Apa? Betul sekejap. Destirat bagi aku ni kot. Apa? Nombor phone dengan ni. Alamat. Nanti aku bagi tak lah. Okay. Tu aku angkut lah semua orang. Ya. Lama ke seminggu Malas? Seminggu? Berapa hari? 2 hari je. Poyo kan? 2 hari tapi sebab tak pernah berpisah dengan anak-anak kan. Tengok kan. So maksudnya pendaftaran form SPM 2021? baru. Dia panggil. Dia panggil lah. Maksudnya satu sekolah ke? Tak. Dia macam tak tahulah nama aku naik kenapa. Saidah kot yang bagi nama kot. Saidah. Ataupun Mr. Tong. Kak Fazia kata dia agak Mr. Tong. Yelah aku balik kampung malah. Lepas 1 bulan tu. Dia kata kalau tak gantilah dengan Warahimah. Aku lagi lah. Aduh. Kita kata tak apalah. Tak payah cakap dengan Mak. Nanti dia stres. Aku pergi je lah. Faizal pun nak ni. Nak apa? Nak cuti kan. Aku paksa dia cuti juga. Tak. Yelah. Alah 2 hari je kan. 2 hari. Yelah. Bawa anak berjalan hotel. Dah jadilah. Duduk hotel. Tak pernah duduk hotel. Kesian. Mah dulu kursus. Duduk kat hotel masa anak kecil-kecil dulu okey lah. Husband jaga anak kan dulu. Kalau anak besar ni lain sikit. Susah lah. Okay, masa ni malah bagi Okay. Masa malah back in balik lah tu. Orang kata tak payah back in balik hari tu. Dia back in balik pula kat aku. Sabar. Aduh. Berapa nak? Yang cukupnya berapa? Yang cukupnya RM12.50 je. Sekali dengan COD pun. RM12.50. Aduh Rishi. Pergi Rishi. Bukan cikgu. Rishi lagi Rishi. Kena connection cikgu. Tengok tu. Rishi tadi tak nak cakap pun. Kenapa Rishi? Bukan cikgu saya tak. Ada cikgu ada hantar ke aliran link ke aliran cikgu. Dah, saya tak. Saya tak link. Saya dah memang auto generate.
Auto save auto generate. Memang kami ada. Jangan risau. Oh. Tak payah link pun. Apa itu? Memang auto Apa generate itu? dapat tahu. Cikgu sebab internet problem saya teruk cikgu. Kat kamera tak ada line cikgu. Ni okey ni. Tu ada. Yalah cikgu sekarang saya guna data cikgu. Oh, sedihnya. Kesian. Okey. Saya keluar masuk. Ya ke. Okay, tapi okey tak tadi? Faham tak? Dah left dah. Okey. Okey, Ma. Bye. Okey, terima kasih. Okay, bye. Bye. Terima kasih. Sekejap lagi Mala bagi. Stop record.